nak tunjuk ke lidah dia besi. Cakap ini masalah tuan-tuan. Remaja kena faham masalah tuan-tuan. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tu, kata Nabi. Maknanya tiru benda yang tak molek. Muslimin muslihat, kita sambung balik tuan-tuan. Lahir Nabi tuan-tuan dalam keadaan masyarakat jahiliah. Ya, jahiliah ni minum arak, zina, nafsu-nafsi. Tapi nak bagi tahu, Nabi tak pernah berzina. Nabi tak minum arak. Ada tuan-tuan dengar sejarah Nabi pernah terminum arak? Tak pernah pun. Makna siapa yang jaga Nabi? Allah. Ini yang dipanggil oleh ulama-ulama tarbiyah uluhiyah. Direct from Allah to Rasulullah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat ke tarbiyah uluhiyah ni, kirim salam mawe-mawe ni untuk nabi-nabi dan para rasul. Yang kita dapat apa dia? Taufiq dan hidayah. Itu kita dapat. Itu yang kita tengok dalam paper. Allah, artis ni dah berubah dah, dapat taufik dan hidayah. Alhamdulillah, seronok tengok dia. Buka pula muka surat sebelah, alhamdulillah, artinya pun dah berubah, seronok lah mak tengok. Elok dia. Dulu tu solid, alhamdulillah, elok benar, alhamdulillah. Buka sebelah lagi, oh ni hati dia dah berubah, seronok lah mak, alhamdulillah, dapat taufik hidayah dia, masya-Allah. Cuma masalahnya kita suka tengok artis berubah, kita tu bila nak berubah tu masalah. Kita suka menilai penghijrahan orang lain, kita sendiri bagaimana? Adakah tetap terus sempena Maulud Nabi ni kita bukan menjadi golongan ahlul sunnah wal jamaah, tapi ahlul punah wal ghanah? Ataupun hanya menjadi golongan bukan semayang mengikut waktu, tapi hanya menjadi golongan semayang ahlul sunnah wal jumaat? Hari sunat semayang raya dia semayang, hari Jumaat dia semayang, hari lain tak payah ustaz, gua jamak siap semua dah. Tu dia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu anak yang nak dilahirkan oleh Siti Aminah tadi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membesar dalam keadaan masyarakat jahil, tapi baginda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah waktu dilantik jadi nabi dan rasul 40 tahun itu lebih kurang. Saya nak bagi tahu kita macam mana pula nak jaga kita supaya jangan terlibat benda-benda ini. 3 perkara kata tabib jiwa. Siapa tabib jiwa? Profesor Hamka. Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali bagi 3 tips kawan-kawan. Pertama, majlis ilmu jangan tinggal, insya-Allah muslimat. Kedua, nak selamat, cara berpakaian. Macam mana cara berpakaian? InsyaAllah muslimat. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dah dibuat kajian semua, ni 3 perkara boleh menyekang nafsu daripada mengkhinzir buta. Apa dia? Bergaullah dengan orang alim. Cantik tuan-tuan. 3 perkara ni kalau ada remaja khususnya, insyaAllah selamat tuan-tuan. Pertama, majlis ilmu, dia faham halal haram. Yang kedua, cara berpakaian, dia akan jaga pakaian dia bila dia akan bergaul dengan orang alim. Betul atau tidak? Takkan dia brutal pakai seluar koyak, koyak rabak, rambut brutal semacam kan. Ada pula tattoo pula, sunting. Duduk sebelah ulama. Duduk sebelah ulama, orang yang berjubah berserban, tak usah kata ni nampak macam orang alim lah sebelah dia. Kadang-kadang orang yang spesies macam tu, lalu anak dara, dia tak jadi mengorat lah Syekh, pasal dia ada segan lagi dengan orang alim sebelah. Betul tak betul? Ni yang kata cara berpakaian tu. Takkan sebelah ustaz kita pula join pula sekali tak? Ustaz markah lah, cantik lah macam. Okey, dia pula kami tu ustaz join sekali pula dia. Patut dia mesti ada rasa malu. Itu cara berpakaian. Dan dia bergaul dengan orang alim, duduk dengan orang alim ni tuan-tuan. Rapatilah, kata Luqman pada anaknya, kedua-dua lutut kamu dengan orang alim. Kerana kamu duduk dalam majlis itu seumpama tanah yang gersang, tumbuh subur di hujan yang Allah Ta'ala anugerah daripada langit. Umpama itulah curahan ilmu, taufik, hidayah kepada hati-hati yang gersang tuan-tuan. Tapi kalau tak duduk mengaji, bila nak dapat tuan-tuan? Tak dapat. Boleh di rumah relax aja, tahu-tahu terus jadi wali terus. Wali ayah boleh lah, wali nak menikahkan anak semua orang jadi wali. Sebab itu kita kena jaga. Tengok ya, wali yang paling besar, ketua segala wali, Syekh Qadir Al-Jilani. Pasal apa dia ketua wali tuan-tuan? Bayang tengok, pernah satu malam dia tengah berzikir apa semua, dia mimpi atas sejadah tu.
minta maaf cakap, sampai dia mimpi bersenggama, bersetubuh, keluar air mani dia sampai dia mandi. Bukan sekali Allah uji tuan-tuan, 7-8 kali dia mandi. Sesejuk-sejuk malam tu dia mandi, terus maya, tunggu sampai waktu subuh. Tarap ketua wali tu lah. Kalau kita macam kadang-kadang malam ni bersama sampai 3-4 hari tak mandi-mandi, itu masalah. Nampak macam orang mandi je, beli roti gardenia lah kedai, beli rokok lah kedai, beli mineral water, beli teh, beli kopi, tak mandi. Jaga-jaga tuan-tuan, ya. Bagi orang yang tidak mandi hadas besar ni adalah dia, banyak riwayat kitab-kitab muhadis Islam, ada seekor binatang yang akan menunggu di dalam kubur. Ada seekor binatang hitam besar menggerunkan. Jadi kalau ada kucing macam tu, nampak macam harimau, binatang dalam kubur tu, mungkin tanda-tanda tu lah tu. Tapi janganlah bising-bising pula. Tu mayat tu tak mandi hadas tu, dia kata. Ada binatang tu kan. Jangan kita macam mana dengan mayat ni pun tuan-tuan, bersangka baik. Betul kan? Kadang-kadang lagu ni dia main peranan tuan-tuan. Banyak tersirat balik tu surat. Tapi janganlah lagu-lagu cinta aja. Kita nak semaikan benih takwa tu melalui lagu-lagu yang begini. Ni lagu-lagu kadang har gadi badal rahi hai roop zindagi, चाव है कभी कभी है रूप जिंदगी हल पर यहाँ जेबर जियो जो है समा kal ho na ho. Sampai aku pun hafal lah tuan-tuan, bayangkan. Hafal lah lagu baik-baik, ya. Adik-adik zikirullah. Anakku Sazali golongan yang tidak berzikirullah. Selain anak-anakku Sazali, aset yang reti, ala bi zikrillah tatma'inul qulub, dengan zikir hati jadi tenang. Hari ini remaja zikirnya tiada lafaz yang lebih agung kalimat cintaku. Memanglah waktu bercinta semuanya agung, betul tak? Tanyalah mereka-mereka yang terdahulu, waktu kahwin-kahwin dulu, memang agung tuan-tuan. Tambah waktu boyfriend girlfriend, Allah. Nak pergi ke Subang Perit tengok wayang tu, naik teksi, kalau salah seorang terkentut lah dalam teksi tu, tak ada jadi masalah. Boyfriend relax, girlfriend pun relax. Mungkin girlfriend dia terlalu banyak makan pegat pisang tadi, sekali girlfriend ni terlepas kentut dalam teksi, piwit, terlepas kentut. Yang boyfriend kata apa? Sayang terkentut ke tadi? Kata, lah bang, minta maaf lah bang, terlepas lah bang. Tak apa, kentut lagi. Boleh suruh kentut lagi. Punya agungnya cintanya ketika itu. Bila dah tua ni tuan-tuan, al-maklum lah tuan-tuan. Balik ke rumah, tak adalah tuan-tuan nak bagi salam. Kalau dulu salam panjang, Assalamualaikum sayang, ceria je bunyi kan. Alamak, ceria. Sekarang main batuk aja. Bapak kau dah balik tu, undertaker dah datang, buka cepat. Mak pun faham, budak pun lari masuk bilik, tak lagat dah. Macam mana ni tuan-tuan? Ialah yang bapak pula kadang-kadang suka menakutkan anak, sedangkan bapak menjadi mentor. Kita sepatutnya menjadi ikon kepada anak-anak. Bukannya ada satu keluarga tuan-tuan, satu pekerja hotel, dia mengadu masalah. Dia kata, Ustaz, saya tak fahamlah suami saya ni. Mengapa? Anak-anak saya cukup takutlah dengan dia. Dia dengar derap tapak kaki aja, budak-budak tu lari masuk. Anak kata bagus, itu dah macam Umar dah tu. Zaman-zaman dulu waktu lalu kat kota Madinah, budak-budak pun lari. Ya, masalahnya tak apalah Ustaz, ini dia sendiri pun tak betul. Orang takut dia takut tak memasal. Itu masalah jugalah kak, ya. Akak sembahlah baik-baik, tu aku suami akak, ya. Pelan-pelan. Bermaja takut, anak dia takut pada bapak bukan kerana respect ke bapak, takut kerana takut. Takut dan disaluti oleh benci. Apa penyudah tuan-tuan? Anak-anak ni jadi anakku Sazali juga. Jenis ni yang akhirnya apa berlaku? Nak pergi sekolah, tapi dalam beg sekolah ada pakaian hip hop. Nak pergi sekolah, tahu-tahu mak bapak tengah berjalan beli KFC, dia ada dengan dia punya markah dari KFC. Baik punya cakap kau. Hak ni berlaku. Balik ke rumah, Timah, kau pergi mana tadi? Tuition mak, dia kata. Tuition apa? Kita dah nampak dia dengan boyfriend dia berjalan tadi. Dia menipu depan kita. Anakku Sazaliah sungguh engkau ni. Pasal Timah Sazaliah lah, kalau lelaki Sazali.